Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni, hari tu, last week, kita dah habis subtopik pertama bagi tajuk garis dan satah dalam 3 mantra. Jadi, ni adalah subtopik yang kedua, iaitu sudut antara satah. Hari tu kita dah belajar sudut antara garis dan satah. So, hari ni kita nak belajar sudut antara dua satah lah, iaitu nanti saya bagi contoh dia. Jadi, kalau sudut antara dua satah ni hari tu saya dah cakap kan, permukaan rata. So contohlah kalau saya bagi kat sini 4 segi dengan 4 segi macam ni. So ni kita panggil sudut di antara satah lah bila melibatkan dua satah. Jadi dari sudut antara satah ni, konsep dia lebih kurang sahaja antara garis dan satah. So contoh kalau saya kata kat sini adalah A, B, C, D, E, F. Jadi soalan akan tanya, apakah sudut antara? Bukan apakah lah, nyatakan sudut antara A, B, C, D dan C, D, E, F. So, dua satah dah sekarang. Okey. Hari tu, kalau untuk garis dan satah, contohlah kalau saya cakap garis AE dengan satah A, B, C, D. Ni just revision saya nak tunjuk persamaan dia lebih kurang. So, kalau hari tu yang sama, confirm duduk tengah kan. And then kita akan ambil garis ni yang lebih ni di depan. Okey, then lepas tu yang belakang ni kita akan pilih antara B, C, D ni berdasarkan garis normal. So kita dapatlah jawapan ni untuk garis dan satah. Kalau dia kata sudut di antara A, B, C, D dan C, D, E, F, konsep dia sama. Yang mana sama, dia akan duduk di tengah. So contoh kat sini mesti ada 3 bahagian. Sama macam ni, maksudnya dia akan ada 3 bahagian. Dia yang tengah ni adalah yang sama, huruf yang sama. So contoh kat sini huruf yang sama adalah CD. So tengah ni antara C atau D ataupun boleh kedua-dua. Kita tengok nanti. C atau D. Dan langkah seterusnya ni. So C dengan D kita tak akan pilih dah lah, sebab confirm dia akan di tengah. Jadi kita akan pilih antara A, B atau E, F. So kalau kita tengok kat sini, lepas dah tahu tengah kat mana, tengah ni kita panggil sebagai garis persilangan. Dia boleh dapat garis ataupun boleh dapat titik persilangan macam garis ni, okey? Macam garis pula, macam titik dekat sudut di antara garis dan satah. Ni kita ada satu je kan? A je kan yang sama. So kita panggil sebagai titik persilangan. Bila ada dua, kita panggil sebagai garis persilangan. Jadi garis persilangan dia yang mana? Garis persilangan dia adalah yang ni. C dengan D. So dari C dengan D ni kita tahu dia di tengah. Dan step yang kedua, lepas satu cari garis atau titik persilangan. Dan yang kedua kita akan cari sudut yang sama garis, yang sama baris. Okey. So sebagai contoh, C yang sama baris dengan dia adalah yang ni, A dengan E. Okey, nampak So kalau kamu ambil titik C sebagai tengah, jawapan kamu akan jadi A, C, E. Macam tu. Kalau kamu ambil D, yang sebaris dengan dia adalah D dengan F. Nampak tak? So jawapan kamu, kalau kamu ambil D sebagai tengah, adalah B, D, F. Okey, so kat sini ada dua jawapan lah. Kalau contoh, saya letak satu titik kat sini N. So kalau N, dia dah jadi kat sini di atas CD kan, dia di atas garis persilangan kan. Jadi kalau di atas garis persilangan, yang ni pun boleh duduk di tengah atau N. Cumanya dia tak ada yang satu baris dengan dia. Jadi ni bukan jawapan dia lah. Okey, kalau atas dengan bawah dia ada huruf, contoh kat sini
GH. So satu lagi jawapan kamu boleh cari adalah N tengah GNH, macam tu. Alright. So ni adalah konsep dia, yang mana yang sama akan berada di tengah. Then kita akan tengok yang sebaris dengan dia. Kamu tak boleh ambil A and B. Salah, dia tak sebaris. Ni bukan sebaris, tak boleh. Okay, dia kena sebaris macam ni. So ni baru betul. So kalau nak nampak lebih jelas, contoh mana? Okay, ni saya buat ni. Okay, ni adalah contoh macam tadi. Nampak tak? Dia buka, tutup. Saya buat kat sini lah. Buka, tutup. So tengah ni adalah yang sama. Ni A, B, C, D, E, F. So yang sama antara diorang adalah B dengan E, tengah-tengah. So ni adalah kita panggil garis persilangan. So dari garis persilangan ni, kita nak ambil yang sama nilai dengan dia, sama baris lah. So A, B, C ataupun D, E, F. Alright, kamu tak boleh ambil A, B, F macam tu. Okay, so settle dah untuk yang ni. Kita try buat soalan yang melibatkan segitiga. Alright, segitiga supaya you nampak perbezaan dia. Okay, so jom kita buat soalan. Ni dia ada 3 soalan. Satu soalan 3 anak lah. So jom kita jawab sama-sama. Dia kata dalam raja di atas, tapak mengufuk piramid PQRS. Okay, so ni yang mengufuk punya lah kat bawah. Berbentuk segi 4 tepat. Mercu V adalah tegak di atas R. So V ni betul-betul atas R. Jadi satu nilai lah maksudnya ni. Satu baris. Satu nilai kan tak ada, tak faham pula. So dia kata namakan sudut di antara VSP. Okay, first saya tulis dulu. A, VSP dengan PQRS. So first, kita tahu tempat dia akan ada 3 tempat macam tu. Jadi kita tengok yang tengah dulu. Yang tengah adalah yang sama. So kat sini V ada sama tak sama? S ada? Ada. P pun ada. So ni adalah S atau P kat tengah. So saya akan cancel S atau P kat tengah. Dan dia punya ni kat sinilah V S P, maksudnya satah yang ni, dengan PQRS, maksudnya dekat bawah. So dekat bawah dengan dekat sini, 3 segi ni. Jadi kat depan memang balance dia adalah V sahaja. So confirm depan ni V, macam tu. So dari sini kita tengok tengah dia antara S ataupun P. So S ataupun P, kat sini V adalah di bahagian belakang. So S ni, yang satu nilai dengan dia adalah V. V, S, R. Nampak tak? V, S. Macam tu. R. S ni tengah dan kita nak tengok yang senilai dengan dia, which is geng belakang. V, S, R. So jawapan dia adalah V, S, R untuk A. Okay, kita tak boleh ambil P dengan Q. Kenapa? Sebab V ni adalah satu nilai dengan R. Maksudnya depa geng belakang, bukan geng depan. Kalau V ni di atas Q, baru kita boleh ambil P, V, Q macam tu. Alright, so jawapan A adalah V, S, R. And then B dia kata V, P, Q. So V, P, Q, lagi satu adalah P, Q, R, S. P, Q, R, S. So VPQ, PQRS. Okay, so betul. Jadi dari sini, apa-apa pun kita buat 3 tempat kosong. Kita tengok dulu yang tengah dia. Yang tengah dia adalah V ada sama tak? P, Q. Okay, dua ni sama. So tengah ni antara P atau Q. Jadi kita boleh cancel. So dia punya ni adalah VPQ, iaitu segitiga depan ni, dengan tapak PQRS kat sini. Okay, jadi tengah dia antara P dengan Q. Depan dia dah ada lebih kat sini, V satu je. So V confirm kat depan. So bila V dia sama baris dengan Q dengan R sahaja kalau kat sini. Okay, sebab ni adalah segitiga sekali. So bila dia sama nilai kat situ, tengah dia adalah P saja. So P atau Q. Jadi P atau Q, kita tengok kat sini, V, Q, R. V, Q, R, sebab dia satu nilai.
V, Q, R. Kenapa saya tak ambil P? Sebab P adalah dekat sini. Dia bukan satu nilai dengan V ni. Dia dekat sini. Tak boleh. So, kita nak yang satu nilai, iaitu nilai depan. Kat sini. So, V, Q, R. Nampak tak? Dia satu. Contoh. V, Q, R. And then C. C adalah VSR dengan VRQ. Okey, ni lagi senang lah. Sebab banyak sama kan. VSR, VRQ. Okey, ni VSR, VRQ. So, dari sini macam biasa kita akan 3 tempat. So, yang sama adalah V sama, R pun sama. So, antara V atau R kat tengah. Ni kita takkan pilih dah. Sebab dia mesti akan di antara tengah ni. Jadi, belakang dan depan dah dapat. S dengan Q. Sebab tu je balance yang ada. Okay. So, kita tengok kat sini. V, S, R dengan VRQ. VSR, VRQ. So, antara 3 segi ni dengan 3 segi ni lah. Okay. VSR, VRQ. Yang belakang ni dengan ni. Okay. Jadi, sekarang kita tahu depan dia S dengan Q. So, S dengan Q kat sini. Kita tengok apa yang sama. So, kalau saya ambil SVQ, memang tak sama. Sebab dia macam kona-kona. Jadi, saya tengok kat bawah pula. SRQ. Nampak tak dia sama? Sini, sini. Dia macam ambil yang geng bawah, iaitu yang mengufuk. Dia ambil dekat tapak yang PQRS ni. Dia sama nilai. Okay. So, kat sini jawapan dia adalah SRQ. Okay. So, kat sini you kena check. Kalau garis tinggi dia, menegak dia, dia mungkin kita boleh pilih dekat sini. Ataupun dia mungkin boleh pilih macam tu, kat bawah. So, antara mengufuk atau mencancang. Ni mengufuk, ni mencancang. Kita boleh pilih antara dua. So, tengok yang mana yang sama nilai dia. So, kat sini adalah mengufuk. Iaitu sama nilai yang bawah sekali. Kalau yang tadi, yang kita buat yang ni, VQR ni adalah sama dari segi mencancang. Dia belah kanan. Nampak beza dia? Ni ke bawah, ni ke kanan. Dia antara dua. So, apa-apa pun, you kena try buat latihan. Dan cuba tengok konsep yang saya cakap tadi. Susun 3 tempat. Tengok tengah dia apa, depan dia apa, belakang dia apa. Kita tengok dia sama tak. Nilai dia perlukan mengufuk ataupun mencancang punya. Alright. So, nanti malam saya akan buat soalan SPM paper 2. Nanti saya hantar soalan di Telegram group dan boleh try buat. Okay, siapa yang belum join Telegram group, boleh join Telegram group lah. Saya akan letak link nanti. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah jumpa malam ni pukul 9 malam. Okay, bye. Assalamualaikum.